Siapa yang mentaati suami dia, siapa yang buat segala khidmat kepada suami dia, semata-mata terhenti, semata-mata hanya nakkan sesuatu daripada suami dia, dia memang akan terjebak dalam kekecewaan yang amat-amat menyakitkan dan melukakan. Sangat sakit dan luka. Sebab apa? Kita sama-sama manusia. Kita pun tak pandai nak hargai suami kita setinggi mana yang dia nak. Sama juga dia pun tak boleh nak hargai kita setinggi mana yang kita nak. Sama-sama manusia yang lemah. Yang kita buat ni tuan-puan sekalian, nilai dia tidak boleh dibalas oleh orang. Setuju? Lalu dibalas oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kacau air. Ya? Ustazah kalau kat rumah tuan-puan sekalian, suami ustazah ni dia minat, dia tak nak makan banyak sekarang, tapi dia nak makan sedap. Jadi kalau kopi tu kena buat pada cita rasa dia yang paling sedap, sampai dia boleh kata semua kat yang lain-lain kedai tak sedap, tak kira lah kedai antarabangsa ke apa, so kena buat kopi tahap tu. Main nak ajar ustazah buat kopi, kena masakkan kopi tu, kena jerang atas api, kena tambah dengan bunga cengkeh. Ini macam buat kopi masala, teh masala. Kita kena masak. Bukan pakai kopi yang tu ya, uncang-uncang 3 in 1 tak. 3 in 1 tu nanti kencing manis suami kita. Gula dia banyak. Ya? Buat Nescafe ataupun buat kopi, lambat minum. Dah tahu kopi Nescafe tu dah hilang, dah kurang sedap dia. Kenapa? Dia dah sejuk. Minuman-minuman macam tu kalau dia sejuk betul tak apa, letak air sedap. Tapi kalau sejuk yang kurang panas, dia tak sedap. Yang sedapnya kalau panas, ambil balik, jerang balik atas air, atas api supaya panas. Kenapa? Nak bagi kualiti sedap. Bahagia tak buat semua tu? Bahagia. Kenapa? Sebab Allah pandang. Sebab Allah pandang. Tak apa, suami tak cakap apa ke apa, itu cerita lain. Tapi Allah pandang, ya Allah, aku nak buat yang terbaik. Yang terbaik. Terlalu bahagia tuan-puan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cabaran? Ada dalam hati kita, nafsu kita, tapi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cuba buat sesuatu mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aromaterapi tuan-puan sekalian, aromaterapi. Kok ada yang tukang-tukang jual ni, nanti kan kat luar pergi jual. Dah tak nak sebutlah nama-nama dia, macam-macam je nama. Ustazah beli. Ada satu beg kecil khas untuk aromaterapi, macam-macam bau ada. Apa kerja ustazah? Kerja ustazah ialah tak kisahlah, nampak suami penat, kita penat, ambil aromaterapi tu, buatlah. Campurkan ni, buat macam ni, suruh cium aromaterapi tu, bagi-bagi sampai kita rasa melegakan kita, melegakan dia sama juga. So kita rasa okey, alhamdulillah ya Allah, dari segi ni aku dah cuba buat yang terbaik dah, supaya dia dapat tidur yang lebih elok, yang lebih lena, rasa lapang, rasa tenang, cepat rasa terubat daripada kepenatan. Kita cuba atas nama apa? Sebab Allah beri kita kebahagiaan bila kita buat yang terbaik kepada suami kita. Tiba-tiba ada aliran lain yang nak mengajar kita, kononnya nak menuntut hak wanita, menidakkan pula. Tak payahlah buat macam tu ke apa kan ya. Jadi pada ustazah, benda tu kena dipertimbangkan baik-baik. Kita kena belajar asas syariat Islam dengan betul-betul sebagai menepis. Jangan nanti ada aliran pemikiran yang masuk ke dalam kepala otak kita ni yang sebenarnya bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslimah yang dikasihi sekalian, ya, tajuk kita ni memang terlalu besar. Ini patut seminar 4 hari. Tapi dah jadi ceramah 1.5 jam.
Muslimat pun saya kesian tengok. Ini rasa payah nak bangun nanti ni. Itu mau kan tu ada pasukan kena tolong angkat ya. Ramai yang saya rasa dah memang lekat dah ni. Saya faham sangat. Ustaz pun tak boleh duduk macam ni lama-lama. Kebas. Kalau ada yang patut berlunjuk, Ustaz izinlah untuk picit-picit ya. Orang sebelah tolong-tolonglah sikit. Orang sebelah tu dah ramai yang picit-picit. Ya Allah, ya Allah. Dia tak boleh bangun ni saya rasa. Boleh sikit lagi dia kena merangkak dulu ke depan, ke belakang. Itu saya bagi tunjuk ajar cara dia. Ambil side elok-elok sikit, alignment, balancing betul kan, baru boleh tegak. Ya. Sahabat-sahabat, para muslimah yang dikasihi sekalian. Ustazah nak petik sikit ya. Akhir zaman ni, ini disebut dalam hadis Nabi ya, ada 3 perkara yang susah nak dapat akhir zaman. Pertama, duit yang halal. Duit dan harta yang halal. Susah tau. Sebab tu scammer ramai. Ramai scammer sebab apa? Memang tak halal rezeki dia tu. Habis semua. Dulu tuan-puan, rupa-rupanya, okey ni dengar baik-baik ya orang Raub. Kajian psikologi mendapati orang bila sampai usia 65 tahun ke atas, lebih kurang macam itulah ya, dia punya fikiran logik dia, rasional dia turun. Dia lebih kepada empati, perasaan. Jadi golongan itu jadi sasaran scammer. Ya, jadi sasaran scammer. Ustazah mula-mula tak kisah sangat tentang kajian-kajian tu kan. Tapi lepas tengok arwah abah, masa tu umur dah 70 lebih, arwah abah puas dah kami cakap masa tu kan, bah berhentilah bah beli barang kat orang tu. Ada satu pihak, dia sentiasa hantar by post dekat ayah ustazah, suruh beli katalog, beli mana-mana barang, nanti dapat peluang menang duit 1 juta. Lepas tu bila ustazah balik kampung, abah cakap, Kak Cik, beli cadar tu. Kak ustazah pula kena beli kat abah. Kenapa bah? Abah kata beli cadar tu. Tu cadar bagus tu Kak Cik beli. Berapa bah harga dia? 220. Terkejut ustazah. Bah cadar tu kat kedai RM45 je. Abah beli sampai 200, sampai 100 lebih. Cadar tu kat kedai RM40 je bah. Alah yang ni lain, kualiti dia baik. Ustaz kesian kan nak beli kan. Lepas tu mak pun sampai mak dah nak marah dah. Mak kata mak nak pergi pejabat pos ni, nak cakap dengan orang pejabat pos tu, jangan kau hantar-hantar lagi surat-surat kat Atuk, kat Haji Musa ni. Apa benda yang dihantar ni? Beribu tuan-puan, duit habis beli barang-barang tu. Sebab ayah ustazah ada niat apa dia? InsyaAllah rezeki Allah tu luas. Rezeki boleh datang tanpa jalan disangka-sangka. Manalah tahu abah dapat 1 juta, abah nak tolong tahfiz tu, masjid dia tu belum siap. Dia bukan nak duit, dia nak tolong tahfiz. Dia nak tolong siapkan tahfiz. Tapi tengok cara berfikir 65 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, dia dah dari sudut memikirkan bahawa dia mungkin dimanipulasi oleh orang lain tu dah turun. Jadi tu scammer ramai tu tuan-puan. Syarikat tu, saya tak nak sebut nama syarikat dah ya. Syarikat tu berdaftar, tapi orientasi yang dia buat itu salah dari segi agama. Salah. Nama ayah ustazah kali datang kat surat tu 3 lagi nama. Nama ayah ustazah yang ketiga untuk pilihan 1 juta. Minggu depan akan ada pilihan 1 juta. Nama Haji Musa tempat ketiga di dunia ini. Mau tak nak ayah ustazah? Sikit ni Kak Cik dah nombor 3 dah abah. Nanti masjid tu akan siap, kita bagi 1 juta. Ya Allah, cukuplah abah. Tak ada orang nak bagi kita 1 juta abah. Tak ada orang nak. Kalau dia nak dia ambil duit dia. Orang sekarang lagi lah nak. Ustazah ada kan orang, adalah tak nak sebut bangsa mana, datang kat depan rumah ni.
Boleh suami Ustaz melayan dia. Dia cakap, tuan, ni kita ni nak bagi tuan duit ni 20,000, 25,000. Tuan lorek je dekat sini, kita nak bagi 25,000. Ustazah kat dapur tu, aduh lah, Ustazah kata. Ustazah pun cakap, bang, ambil kaedah ni je. Tak ada orang nak bagi kita duit. Baik dia ambil duit tu, bagi anak dia, bagi pakcik dia, sepupu dia, pak long lagi ramai. Apa nak bagi ke kitanya sampai panas-panas datang rumah kita, nak bagi kita 20,000. Fikir logik macam tu je. Yang abang pergi layan, pergi lorek tu, dapat apa benda? Tapi suami saya belum lagi 65, ya. Tapi mungkin dia tak, masa tu sajalah kot nak melayan orang tu. Nak bagi tahu tuan puan, bersepah penipu kat luar tu. Kenapa? Akhir zaman, harta yang halal, duit yang halal susah nak dapat. Yang senangnya apa dia? Yang haram. Kita akan nampak ramai orang kaya. Akhir zaman ni ramai orang jadi kaya segera, tanpa fikir dah soal halal haram. Yang kedua, apa yang payah nak dapat akhir zaman? Mendapat teman yang setia, teman yang soleh, teman yang baik, teman bawa rebah ramai, teman menumpang senang ramai, tapi teman yang jujur, nak tengok kita jadi ahli syurga, yang betul-betul ikhlas, nak tengok kita jadi orang baik, itu sangat sukar didapati pada akhir zaman. Kalau ada, jaga. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surah Al-Kahfi. Jumpa golongan yang betul-betul mengharapkan Allah, sabar dengan mereka, tetap dengan mereka. Sebab nak jumpa payah. Yang ketiga, payah nak dapat akhir zaman sunnah yang diamalkan. Payah. Orang dah tak ambil kira dah sunnah yang diamalkan. Yang nak buat apa dia? Yang dibuat oleh ramai, majoriti. Itu kita nak buat. Bukan sunnah yang diamalkan. Hari ini kita berdepan dengan golongan yang tak nak, ada segelintir yang tak nak belajar dah, tak nak sambung pelajaran tinggi. Kenapa? Susah dapat duit, banyak kena keluar duit, ya. Sedangkan kalau buat konten YouTube, tak kisahlah konten tu konten betul ke konten tak betul, boleh dapat duit. Siapa buat konten yang betul silakan, tapi siapa buat yang tak betul, yang salah, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang berusaha kepada harta, kepada dunia, tapi orang tak berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.